اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi syurafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezekikanlah kami kefahaman yang luas, dan hubungkanlah kami bersama orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi ini kita dipertemukan lagi dalam slot Talaqi Surah Pilihan, yang mana pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mula berkongsi ilmu
bertalaki bersama-sama daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman pada muka surat 531. Muka surat 531. Namun sebelum kita memasuki surah yang baru pada hari ini, sebagaimana yang telah dijanjikan pada pagi semalam, insya-Allah kita akan mengulang untuk membaca surah Ad-Dukhan yang telah sama-sama kita khatamkan pada pagi semalam selama 11 siri ataupun selama 11 hari dalam slot yang sama, itulah slot talaqi surah pilihan, itulah surah Ad-Dukhan. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saya ucapkan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang baru bersama-sama. Yang biasa, tolong like, komen dan share live kita pada pagi ini. Itu mesti tuan-tuan dan puan kena buat. Like, komen, alhamdulillah pun dah cukup dah. Ataupun nak ucap salam pun boleh. Kemudian tolong share. Like, komen, share. Like, komen, share. Like, komen, share. Jadi mudah-mudahan lebih ramai yang dapat bersama-sama dengan kita pada setiap hari bermula jam 9 pagi insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini kita 30 Jun 2020, hari yang terakhir di dalam bulan Jun, dan mulai pagi esok kita akan berada di dalam bulan yang baru, itulah bulan Julai, bulan yang ketujuh dalam kalender Masihi. Namun dalam kalender Hijri kita berada pada bulan yang ke-11, iaitulah bulan Dzulqa'dah. Hari ini berapa Zulqa'dah dah tuan-tuan dan puan? Berapa Zulqa'dah dah? Dan tak lama lagi kita nak meraihkan Idul Adha, itulah bulan yang ke-12 dalam bulan Dzulhijjah. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang mengucapkan salam kepada saya. Saya jawab secara umum untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab seorang-seorang mungkin tak sempat. InsyaAllah kemudian nanti saya akan jawab balik insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan dah bersedia untuk kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sama-sama mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para alim ulama, tuan-tuan guru, kemudian kedua orang tua kita, ayahanda dan bonda kita yang telah kembali ke rahmatullah, dan umum juga buat muslimin muslimat, mukminin mukminat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jom sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah. Itulah bacaan pembuka kita pada pagi ini, surah Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan dan puan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Lihat di sebelah kiri saya. Kalau tuan-tuan guna handphone tu maksudnya sebelah kiri lah. Di sebelah kiri saya itu adalah petikan daripada surah Ad-Dukhan yang mana kita akan buat pengulangan pada pagi ini, dan selesai saja kita membaca secara ulangan surah Ad-Dukhan ini, barulah kita akan mula memasuki surah Ar-Rahman. Tak sabar dah kita nak masuk ke surah yang baru, itulah surah Ar-Rahman. Okay, dah bersedia tuan-tuan dan puan? Okay, kita mulakan So saya tak nak lengahkan masa, sebab kita nak baca ada 4 muka surat ni. 1, 2, 3, sorry, bukan 4, 3 muka surat. Muka surat 496,
497 dan 498. 496, 497, 498. Itulah keseluruhan surah Ad-Dukhan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-59. Okey, kita ulang dulu sebab kita semalam baru je khatam surah ni, tak sempat kita nak baca keseluruhannya balik. Jadi hari ni saya ambil masa dalam 10 ke 15 minit yang awal ini untuk kita bacakan kembali ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-59 surah Ad-Dukhan, muka surat 496, 497, 498. Lepas tu baru kita masuk surah Ar-Rahman. Boleh? Okey, insya-Allah semua boleh Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan. Okey, terpulang tuan-tuan nak ikut sama-sama ataupun dengar saja saya baca, terserah. Kalau nak ikut, boleh ikut perlahan-lahan. Kalau nak dengar sahaja insya-Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam, moga-moga kamu mendapat rahmat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, saya mulakan Boleh lihat pada skrin di sebelah. Siapa yang ada mushaf, siapa yang ada Al-Quran, boleh buka muka surat 496. Okey, ini yang pertama 496. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا
ينتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Baik, ini ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, muka surat 496. Baik, sekejap tuan-tuan dan puan. Okay, saya nak tukar muka surat yang berikutnya. Dalam muka surat 497. 497. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga semuanya diberkati, moga semuanya dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Okey. Boleh nampak minta maaf saya tak nak besarkan sebab saya nak lihat keseluruhan muka surat yang sedang kita baca ni. Baik. Baik, kita sambung Kita sambung ayat 19 sehinggalah ayat yang ke 39. Saya tengok lain pula. Sebab tulisan kecil. Okay, ayat 19 hingga ayat 39. Muka surat 497. Muka surat 497. Surah Ad-Dukhan. Baik, sambungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. Baik, kita ulang balik ayat 30 dan 31 disambungkan. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ
إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Baik, Alhamdulillah. Itu ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-39 surah Ad-Dukhan, muka surat 497. Baik, kita ada satu lagi muka surat 498. 498 sambungan ayat yang ke-40 sehinggalah selesai surah Ad-Dukhan. Itulah ayat yang ke-59, ayat yang terakhir. Baik tuan-tuan dan puan, kita habiskan dengar dan perhatikan setiap ayat yang saya baca dan mudah-mudahan ianya memberikan satu panduan untuk kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Baik, kita ulang balik ayat 41 dan 42 dengan disambungkan sebab saya dah cerita dah sebelum ni ayat 42 ada kalimah illa. Bila kalimah illa di awal sesuatu ayat, maka hendaklah disambungkan dengan ayat yang sebelumnya. Barulah lengkap ataupun sempurna dari segi erti ataupun terjemahannya. Baik, ayat 41 sambung dengan ayat 42. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Baik, kita sambung. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, selesailah pengulangan bacaan daripada surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-59. So lengkap seluruh ayat daripada surah Ad-Dukhan telah sama-sama kita ulang baca. Mudah-mudahan menjadi panduan dan ikutan buat tuan-tuan dan puan insya-Allah. Okey. So selesailah dan saya telah selamat menunaikan janji saya untuk membaca ayat daripada surah Ad-Dukhan ini secara keseluruhannya. Okey, cantik. Jam pun dah pukul 9.30 pagi. So sampailah masanya untuk kita memulakan pula bacaan surah yang baru. Itulah surah Ar-Rahman. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Best surah ni insya-Allah. Baik. Muka surat berapa tuan-tuan dan puan? Muka surat 531. Okay, muka surat 531. Yang ada mushaf ataupun ada Al-Quran, boleh buka mushaf ataupun Al-Quran masing-masing. Kalau rasa nak ambil wuduk tu susah sikit, gunalah Al-Quran terjemahan. Tak ada masalah. Ataupun kalau tak nak ambil guna Quran mushaf biasa ataupun mushaf terjemahan, tengok je lah dekat skrin yang ada. Okey, kita dah sediakan dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan para sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, surah Ar-Rahman. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Apakah arti Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Siapa yang maha pemurah? Allah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang maha pemurah. Dalam kitab-kitab menyatakan pemurahnya Allah ni, Tuhan kita ni, baik kepada orang yang beriman ataupun orang yang tak beriman, semua dia bagi Melaka. Dia bagi Melaka. Tetapi berbeza dengan Ar-Rahim, yang maha penyayang, hanya kepada orang yang beriman sahaja. Itu beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, surah Ar-Rahman yang maha pemurah merupakan surah yang ke-55, merupakan surah yang ke-55
Kalau mengikut tertib ataupun susunan di dalam Al-Quran yang mengandungi 114 surah. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Dan ia mempunyai 78 ayat. 78 ayat. Kemudian ia juga adalah surah yang tergolong di dalam golongan surah Makkiyah. Surah apa? Surah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Makkiyah maknanya surah yang diturunkan di Makkah. Yani sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Makkiyah yang dinisbahkan kepada Makkah. Kalau Madaniyah, itulah Madinah. Sebab dalam Al-Quran ni, ulama dalam membahaskan orang kata pembahagian surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di dalam Al-Quran, ada yang turun di Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Ada yang turunkan di Madinah, maka dinamakan surah Madaniyah. Ada sebab-sebabnya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit pengenalan berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Kita ulang balik. Apa dia tadi? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah. Dan dari segi kedudukannya, dia adalah surah yang ke-55 daripada 114 surah. Kemudian mengandungi 78 ayat. Dan ia adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Baik, dan di dalam surah Ar-Rahman ini kita akan banyak berjumpa dengan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sebanyak 33 kali. Berapa kali tuan-tuan dan puan? 33 kali. Banyaknya diulang. Kenapa? Allah Ta'ala nak mengingatkan kita yang mana ayat itu bererti, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Tuhan bagi kita banyak nikmat, maka manakah nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita yang kita nak dustakan. Jadi di akhirat besok, sebab itulah ulama juga pernah menyatakan seseorang yang bila Tuhan telah berikan nikmat kepadanya, kemudian dia menyalahgunakan nikmat tersebut, bila Tuhan tanya kenapa kau salah guna nikmat, maka dia jawab dengan jawapan yang pegian-pegian, bahkan jawapan itu ditolak oleh Allah, tak diterima pun, sebab Tuhan kata, aku dah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, diulang sebanyak 33 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Tuhan ulang, maka sesungguhnya ulama mengatakan maka jawapan yang kita bagi itu tak ada dah diterima ataupun ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan. Baik, sebelum kita memulakan ayat yang pertama pagi ini, sedikit lagi yang saya nak tambah. Apakah kelebihan surah Ar-Rahman ni? Apakah kelebihan surah Ar-Rahman ini? Kalaulah kita baca dia, kita amalkan dia. Baik. Kelebihan membaca surah Ar-Rahman yang paling didambakan ramai adalah ia memudahkan anda mendapat syafaat di hari kiamat. Jadi orang yang rajin mengamal membaca surah Ar-Rahman ini, mudah-mudahan dia akan mendapat syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahawa orang Islam yang mengamalkan Ar-Rahman akan mendapat tempat yang paling indah di akhirat ataupun di hari kiamat nanti. Imam Ja'far As-Sadiq pernah berkata, jangan tinggalkan membaca surah Ar-Rahman, bangunlah malam bersamanya. Surah ini tidak mententeramkan hati orang-orang munafik. Kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya, yakni Ar-Rahman pada hari kiamat. Wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah dan baunya yang paling harum. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Allah yang paling dekat dengannya selainnya, yakni selain surah Ar-Rahman ini. Dan pada saat itu Allah berfirman, siapakah orang di dunia yang sering bangun malam dan tekun membacamu?
Dia, yakni surah Ar-Rahman menjawab, Ya Rabbi, Fulan bin Fulan. Lalu wajah mereka menjadi putih. Maksudnya orang yang sering membaca surah Ar-Rahman ini, lebih-lebih lagi kalau dibaca pada waktu dia berqiyamul lail, pada waktu dia bertahajud, orang lain tidur belaka, dia bangun dalam sembahyangnya, dia baca surah Ar-Rahman, maka dia akan mendapat syafaat. Dan ia berkata kepada mereka, berilah syafaat bagi orang yang mencintai kalian. Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, masuklah kalian ke syurga dan tinggallah di dalamnya sebagaimana kalian inginkan, yakni buat selama-lamanya. Baik, itu kelebihan yang pertama. Okay, satu lagi sebenarnya banyak kelebihan saya nak sebut satu dua saja. Baik. Yang kedua, sesiapa pun yang sentiasa membaca surah Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayanginya atas segala kelemahannya. Salah satu kelebihan surah Ar-Rahman adalah membuatkan diri anda dikasihi dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meredai nikmat yang dikurniakan kepadanya. Apa makna menyayangi kelemahannya? Maksudnya kalaulah kita ni ada kelemahan, kekurangan, Tuhan akan kata, tak apalah kan. Macam kita kata, cincai lah gitu, lebih kurang lah. Itu kalau bahasa kita lah kan. Maksudnya, atas timbang rasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan keredaannya, maka kita akan dilepaskan daripada azab, daripada seksa, daripada timbangan amal yang menyusahkan, sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah kerana kita telah mendapat keredaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Okay, itu cukup lah. Saya rasa satu dua tu cukup lah. Tuan-tuan boleh Google. Nanti tuan-tuan dan puan boleh Google lagi. Zaman sekarang ni senang, canggih kan. Google je dalam internet. Cari kelebihan surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita Google, memang dia akan keluar lah senarai hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh sahabat, begitu juga disebutkan oleh para alim ulama kita, yang mana mereka pun berpandukan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan reka-reka mereka, tidak. Bukan dicipta sendiri oleh mereka, tidak. Tetapi semuanya ada sandaran dalil-dalil yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, itulah kelebihan surah Ar-Rahman. Syukur tuan-tuan dan puan kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk bertalaqi, untuk bertadabbur secara tak langsung, ataupun kita menghayati setiap terjemahan makna daripada ayat yang akan kita baca nanti, insya-Allah. Baik, dah bersedia semua tuan-tuan dan puan? Okey, kalau dah bersedia boleh tak tolong komen sedia alhamdulillah. Dua kalimah saya nak. Sedia, kemudian ... alhamdulillah, dalam satu baris. Komen sedia ... titik tu 3 kali, kemudian type juga, komen juga alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambil-sambil tu jangan lupa tekan butang like, tekan butang love, juga tekan butang share bagi sesiapa yang belum share, bagi sesiapa yang belum kongsikan live kita pada pagi ini. Dan boleh jemput juga sahabat-sahabat kita yang lain, tag nama mereka, kalau boleh, kalau mereka tak kisah, dan kalau mereka tak suka, tak payahlah. Tapi kalau mereka suka, kalau mereka ada kelapangan, kita jemput mereka. Kadang-kadang orang tak tahu, jadi kita bagi tahu. Ad-dalul 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang buat kebaikan tersebut, tak kurang walaupun sikit. Jadi senang dia nak dapat pahala. Baik, alhamdulillah ramai yang komen sedia alhamdulillah, sedia alhamdulillah, sedia alhamdulillah, sedia alhamdulillah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, jom kita mulakan. Macam biasa, tertib kita ataupun flow kita, mula-mula saya akan baca 3 kali. Tuan-tuan dan puan dengar, perhatikan, kemudian kita akan dengar terjemahan setiap ayat yang kita baca, dan saya baca pula sekali,
kita akan buat ulang kaji hukum tajwid, kita semak hukum tajwid, kemudian lepas tu kita akan baca secara beramai-ramai insya-Allah. Okey, jom kita mulakan. Ayat yang pertama surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Okey. Pendek je, satu kalimah je. Sekali lagi dengar. Ar-Rahman. Sekali lagi. Ar-Rahman. Baik, terjemahannya yakni Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Okey. Saya baca terjemahan daripada Quran yang saya gunakan, Al-Quran dan terjemahan. Yang nama kebetulan Quran yang saya guna ni pun namanya Ar-Rahman. Quran yang saya guna ni pun namanya Ar-Rahman. Nak tunjuk sikit. Ar-Rahman. Oh, kebetulan kan. Kebetulan namanya pun nama Ar-Rahman. Terbitan Sarjana Media. Terbitan Sarjana Media. Okay. Ar-Rahman. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya bacakan terjemahan ayat yang pertama. Yakni dalam kurungan, Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Itulah Tuhan kita, yang namanya Ar-Rahman. Secara tak langsung, dia juga menggambarkan sifat bagi Tuhan kita yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Sebagaimana saya sebut tadi, orang beriman ke, orang yang tak beriman, kafir ke, tetap Tuhan bagi. Baik, hukum tajwid. Okey, terjemahan tu saya tak nak urai panjang-panjang kan, nanti kita tafsirkan pula. Kena join kelas lain pula kan, kelas tafsir pula kan. So kita baca terjemahannya sahaja. Baik, kalimah Ar-Rahman, alif lam ra. Okey, alif di atas tu ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal, kepala sad dekat atas dia tu ada kepala sad. Jadi bila ada alif hamzah wasal kepala sad dekat atas tu, hendaklah dibaca baris atas. Dan selepasnya ada ada lam dan juga ra. Dan ra bersabdu. Jadi menandakan alif lam di sini, alif lam apa tuan-tuan dan puan? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Artinya kalau kita baca, lam tu tak dibunyikan, terus baca pada huruf yang ketiga yang bersabdu. Ar-Rahman. Jangan baca Al-Rahman. Al salah. Okey, jangan baca Al-Rahman. Salah begitu Jadi kita baca ar. Okey, alif hamzah wasal bagi atas, kemudian sabdu pada ra. Dan ra itu hendaklah dibaca dengan tebal. Nampak tak kod warna biru? Biru tua dibaca dengan tebal. Okey, warna biru tua dibaca dengan tebal. Okey. Jadi sebenarnya walaupun saya tak dapat nak tunjuk-tunjuk kalimah-kalimah yang terdapat di dalam setiap ayat yang kita baca, tetapi dengan panduan warna yang ada di dalam mushaf tajwid yang saya gunakan ni, membantu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan setiap Quran mushaf tajwid yang menggunakan kod warna ni dia berbeza-bezalah. Tapi dalam yang saya gunakan ni, warna biru tua tu adalah untuk ra yang dibaca dengan tebal. Baik, Cik Min, thank you Tuan Amil Yahya, penterjemah tetap yang setia. Dah dapat gelaran tu. Tuan Amil Yahya kita penterjemah tetap, membantu saya ya. Okey, masya-Allah, mudah-mudahan. Okey,
Ra tebal, sabdu di atasnya dan berbaring di atas. Kemudian roh, ha, okay, ha pedas yang keluar dari tengah kerongkong. Roh, jangan roh, itu jadi ha pangkal kerongkong, ha dada. Ni ha tengah kerongkong, ha pedas. Ar-Rahman, roh. Okay, kemudian mim, alif kecil berbaring di atas. Alif kecil tu warna koko kan, warna coklat. Kemudian kita berhenti, man, panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat, dia jadi mad arid disukun. Nun tu kita sukunkan, kita matikan dia. Ar-Rahman. Okay, kata guru saya, walaupun mad arid disukun ni boleh pilih nak baca 2, 4 ataupun 6. Kita baca pertengahan lah, kita baca 4. Kita ambil yang pertengahan, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Okay, so kita akan start daripada ayat pertama sehinggalah selesai surah Ar-Rahman ini. Semuanya bila kita berhenti dipanjangkan 4 harakat. Bacaan tawasud orang panggil, bacaan pertengahan, mad arid disukun. Walaupun dia boleh baca 2 dan juga boleh baca 6. Bacaan 2 biasanya bagi orang baca cepatlah. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Dia baca 2 je, pendek je kan. Panjang tu ada tapi taklah lebih sangat. Tapi kalau kita peringkat orang belajar ni, kita baca pertengahan 4. Okey, jom kita baca sama-sama. Tadi saya dah baca sekali sebagai ulangan. Okey, kita baca sama-sama. Ikut serentak 1 2 3. Ar-Rahman. Boleh? Cantik. Sekali lagi. 1 2 3. Ar-Rahman. Man. Okey, huruf nun, hujung lidah kita tekan ke langit-langit hadapan. Baik, sekali lagi. Kali yang ketiga. 1 2 3. Ar-Rahman. Baik, alhamdulillah. Selesai ayat yang pertama surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan apa pula? Surah Ar-Rahman. Tersasul tuan-tuan dan puan. Duk teringat lagi surah Ad-Dukhan. Padahal dah khatam lah. Dan kita pun dah baca sama-sama tadi kan. Maaf, tersasul. Duk teringat surah Ad-Dukhan. Maklumlah 11 siri kan. 11 siri ataupun 11 hari kita bersama-sama dengan surah Ad-Dukhan. Hari ini masuk surah baru, dia kekok sikit. Maklumlah, surah baru. Okey, selesai. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jom kita sambung ayat yang kedua. Okey, sebelum sambung boleh tolong komen alhamdulillah, tekan butang like, tekan butang love. Ucapkan syukur kita kepada Allah, komen alhamdulillah. Siapa yang belum tekan butang share, tolong tekan sikit butang share tu. Gratis, tak ada kena bayar apa-apa. Daripada awal hinggalah ke hari ni, 1 sen pun saya tak pernah minta kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yuran kelas tak ada. Melainkan saya cuma mengeluarkan siapa-siapa nak infak ke tabung dana pendidikan Al-Quran Akademi Nur Ilmi, yang mana kami menguruskan Quran Support Center di Seri Rampai, Kuala Lumpur, bersebelahan Wang Semaju. Itu je lah. Nak bagi, tak bagi tak apa. Siapa nak infak silakan. Kalau tak infak tak apa. Ataupun siapa yang tak infak doakan sahaja. Semoga kami kuat, istiqamah dan tabah mengharungi dugaan. Lebih-lebih lagi di musim PKP ni, banyak kelas-kelas kami yang sepatutnya diadakan di center tak dapat diadakan. Student minta cuti, nak buat kelas online. Maklumlah kadang-kadang ada orang yang tua-tua kan, ada orang yang tak biasa dengan online ni. Kita kata jomlah mengaji online. Kalau ustaz tak best lah ngaji online, nak ngadap juga, dia kata nak jumpa ustaz juga, nak ngaji dengan ustazah juga. Jadi terpaksalah cuti lagi. Tapi sewa kena bayar kan, bil elektrik semua kena bayar. Jadi pemilik premis pun minta juga kan. Tapi nasib baiklah dia pun bertimbang rasa, dia bagilah diskaun sikit kan. Tak bayar penuh, adalah sedikit potongan. Jadi itulah kos-kos yang kita kena bayarkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang perempuan yang berinfak diberikan ganjaran pahala oleh Allah yang banyak,
dan digantikan dengan yang lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, apa jua yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, tak kiralah sama ada dalam bentuk sedekah ke, dalam bentuk wakaf ke, dalam bentuk jariah dan sebagainya, fahuwa yukhlifuh. Allah Ta'ala sebut, dialah, yakni Allah lah yang akan menggantikannya. Dan bila Tuhan yang menggantikannya, maka pasti dia akan gantikan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Yakin. Dia akan menggantikan, insyaAllah. Okey, boleh? Sikitlah tadi sebagai motivasi ataupun semangat buat kita sama-sama. Baik, kita pindah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, jom kita lihat ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Allamal Qur'an. Okey, sekali lagi dengar dan perhatikan. 'Allamal Qur'an. Sekali lagi. 'Allamal Qur'an. Baik, alhamdulillah. Baik, terjemahan ayat yang kedua. Allah berfirman, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Okay, sekali lagi saya bacakan terjemahan ayat kedua surah Al-Rahman kita. Dialah, siapa dialah? Yakni Allah lah yang telah mengajarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahirnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, tapi hakikatnya Allah sendirilah yang mengajarkan Al-Quran. Baik. Okey, so itu terjemahan Okey, terima kasih Tuan Amin Yahya dah update terjemahan kita. Baik, jom kita lihat hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat yang kedua. Ada dua kalimah saja, allama dan Al-Quran. Dua kalimah sahaja. Baik. Allama. Ain, lam, mim. 3 huruf. Baris atas. Kemudian ada sabdu pada lam. Allama. Okay, huruf ain tu tolong pastikan disebut dengan sebutan yang betul, yang mana ia keluar dari tengah kerongkong. Bukan a. Itu hamzah. Ni ain Allamal. Okay, al. Kemudian sabdu pada lam, jelaskan. Allamal Qur'an. Okay, allamal, mal, mim beratas, kemudian bertemu dengan alif lam qamariyah pada kalimah Al-Quran. Sukun ataupun mati pada lam. Allamal, mal. Kemudian Quran. Qur. Okey, qaf baris depan, ra mati. Ra mati sebelumnya berbaris depan, maka hendaklah dibaca tebal. Ra warna biru tua. Warna biru tua menandakan ra hendaklah dibaca dengan tebal. Qur. Jangan baca qir. Qur. Allamal Qur'an. Okey, hamzah, alif, huruf mad, nun. Yang berada di akhir kalimah, kita sukunkan, kita matikan kerana kita berhenti. Jadi mad apa? Mad arid disukun. Panjang berapa? 2, 4 atau 6 harakat. Tapi kita baca dengan 4 lah. Kita baca dengan tawasud, yakni pertengahan. Itulah 4 harakat. Semua dibaca 4 harakat sahaja. Okey, boleh? Okey, habis itulah hukum-hukum tajwid dalam ayat yang kedua surah Ar-Rahman. Baik, saya baca sekali. Allamal Qur'an. Baik. Okey, kita baca sama-sama serentak. Tuan-tuan dan puan, keluarkan suara, jangan malu, jangan segan. Saya tak ada depan tuan-tuan dan puan. Nak malu apa kan? Okey, 1, 2, 3. Allamal Qur'an. Okey, mantap. Sekali lagi.
Sedia. 1, 2, 3. Allamal Quran. Okey. Sekali lagi. Kali yang ketiga. 1, 2, 3. Allamal Quran. Alhamdulillah. Okey, selesai ayat yang kedua. Allah Ta'ala sebut dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Secara hakikatnya tuan-tuan dan puan, saat ini ini secara hakikat, jangan salah faham pula. Walaupun zahirnya saya yang mengajar, tapi saya tak suka gunakan istilah mengajar. Saya yang berkongsilah, berkongsi ilmu Al-Quran ni, tapi hakikat yang mengajar siapa? Allah. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Saya ini hanyalah perantara sahaja. Perantara sahaja. Okey. Jadi hakikatnya Allah lah yang mengajar kita Al-Quran. Okey, sajalah nak cerita. Saya start mengaji Al-Quran betul-betul lah. Walaupun zaman sekolah rendah tu mengaji dengan ustazah. Makcik Kiah. Tak silap nama dia, Makcik Kiah rasanya. Makcik Jah. Adik saya baru ni diingatkan. Namanya Makcik Jah. Bukan Makcik Kiah. Makcik Jah ni yang mengajar saya antara yang awal lah. Tapi yang paling awal mak saya lah. Mak saya lah yang mengajar Muqaddam dulu-dulu. Jadi adalah jasanya, pahalanya yang pasti akan mengalir kepada dia. Sebab dialah antara guru awal saya mengaji Al-Quran dulu, Muqaddam. Dengan arwah mak saya. Allah yarhamah, Zaitun binti Muhammad Nawi. Kemudian bila kami pindah di satu kawasan perumahan di Seksyen 4 Wangsa Maju, waktu tu arwah mak saya sibuk dah, tak sempat dah nak ngajar Quran, sebab membantu arwah ayah saya jaga anak orang kan, anak-anak jiran. Arwah ayah pula kerja buruh biasa je, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Buruh biasalah, maksudnya sapu sampah kan. Orang kata kalau zaman sekarang ni kerja di alam flora tu lah, setelah di swasta kan. Jadi nak ceritanya bila dah tak mengaji dengan arwah mak, mengaji dengan Cik Jah ni. Tapi biasalah bila kita mengaji zaman sekolah rendah kan, mengaji banyak main-main. Main-main mengaji kan, tak bersungguh. Dan saya start betul-betul belajar Al-Quran secara formal, orang kata betul-betul, bila umur saya menjangkau 15 tahun. Menjangkau 15 tahun. Waktu tu saya belajar di Sekolah Menengah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Setelah saya habis Form 3 tingkatan 3, ambil peperiksaan PMR, penilaian menengah rendah dululah, dan saya adalah generasi yang first kali, batch pertama yang menduduki PMR tahun 1993. Ingat lagi waktu tu, tahun 1993. Habis PMR tingkatan 3, dapat result ataupun keputusan, saya pindah sekolah biasa daripada sekolah menengah aliran akademik sahaja ke sekolah menengah aliran agama Arab. Di Pulau Pinang tu, duduk KL, pindah mengaji di Pening. Dan di situlah mula-mula saya start belajar Al-Quran secara formal sungguh-sungguh. Huruf pun waktu tu kita tukar lagi, dengung pun tak ada, baca pun lintang pungkang kan. Dan di situlah mula-mula saya start betul-betul mendalami Al-Quran, dengan beberapa ustaz saya, dengan kebetulan ada sepupu pun waktu tu belajar dekat situ. Jadi mereka lah antara orang-orang awal yang membimbing saya mempelajari Al-Quran. Kemudian bila habis di situ 2 tahun, kemudian saya pindah ke Kelantan, belajar di Pondok Pasir Tumbuh. Kemudian belajar pula di sekolah menengah di Kelantan untuk ambil SPM. Kemudian habis tu sempatlah pula sambung Ma'at Tafiz. Dalam waktu yang sama saya bertalaki dengan guru saya, itulah Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, di kampung Surau Batur, Gunung Bacok, Kelantan. Itulah guru yang talaki saya secara yang lebih orang kata detail, belajar Al-Quran bersama dengannya sampailah dianugerahkan sanad. Alhamdulillah. Itu ceritalah, sekadar mengingatkan kenangan belajar Al-Quran. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sebutkan, poinnya berkaitan dengan ni lah. Ayat 2 ni Allah Ta'ala sebut Allamal Quran.
Dialah, yakni Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Guru-guru kita itu semuanya adalah perantaraan sahaja, tetapi hakikat yang mengajar adalah Allah. Kalaulah Allah tak memberikan kefahaman, kita tak akan faham Al-Quran, tak akan pandai baca Al-Quran. Bukan guru semata-mata, tetapi Allah lah yang mengajarkannya. Saya dah pernah jumpa dah seorang hamba Allah ni. Dia masuk kelas asas Quran dengan saya dulu. Sampai dia pun dah macam give up dah. Dah putus asa. Sampai dia sebut pada diri dia sendiri, "Ustaz, saya ni benak sangat ke?" Dia kata kat diri dia, "Saya ni benak sangat ke mengaji Quran ni, tak pandai-pandai ni. Huruf pun bertukar-tukar." Saya kata, sabar, jangan sebut macam tu. Kita belajar ni, yang memberikan kefahaman, kepandaian adalah Allah. Bukan diri kita, bukan guru semata-mata, tetapi Allah. Jadi doalah, minta dengan Allah, "Ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah nak belajar Al-Quran, nak fasih, nak mahir membaca Al-Quran." Jadi minta pada dia. Usaha-usaha itu adalah ikhtiar kita, tetapi hakikatnya yang mengajar dan memberikan kefahaman, kepandaian adalah Allah. Jangan pandang diri kita, pandanglah hakikatnya Allah. Baik, itu sedikit renungan lah, mudah-mudahan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita ada masa lagi. Kita sambung ayat yang ketiga. So saya kalau dah start bercerita, nanti jadi bercerita lah pula kan. Okey, sekali-sekala boleh lah. Okey, ayat 3, lihat. Okey, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insan. Okey, sekali lagi dengar. Khalaqal insan. Sekali lagi. Khalaqal insan. Baik, apa terjemahan ayat yang ketiga? Dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Dialah, yakni Allah yang telah menciptakan manusia. Kita ni semua manusia. Siapa yang cipta? Allah. Allah. Bukan orang tu, bukan orang ni. Tetapi hakikatnya Allah yang menciptakan kita sekalian manusia. Okey, hukum tajwid. Jom kita lihat hukum tajwid. Khalaqa. Khalaqa. Okey, huruf kha, huruf lam, huruf qaf. Khalaqal. Jelaskan huruf kha keluarnya daripada mana? Keluarnya daripada hujung kerongkong kita. Kha, kha, kha. Khalaqa. Bunyi macam kita nak mengahak ataupun nak buang kahak tu kan. Kha kan. Baik. Kalau kita tak sampai ke situ, dia akan jadi ha. Halaqa. Tak nak. Khalaqa. La. Kemudian qaf pada atas qa. Keluar daripada pangkal lidah yang diangkatkan ke langit-langit lembut sebelah dalam. Khalaqal insan. Okey, khalaqal qal. Qaf pada atas kemudian bertemu dengan alif lam qamariyah. Sukun ataupun mati pada lam. Sebutkan khalaqal qal. Okey, sukun mati. Insan. Okey. Kemudian di bawah tu ada hamzah. Berbaring di bawah. Kemudian dia bertemu dengan huruf nun. Nun warna hijau. Menandakan nun tu kita kena dengung. Kerana nun, di situ nun yang mati, kosong, tak ada apa-apa tanda di atas dia, bertemu dengan huruf sin. Bila nun mati, bertemu sin, hukumnya apa? Hukumnya ikhfa hakiki. Dengung? Ya, kena dengung. Okey, dengung Khalaqal insan. Bukan in, tapi hujung lidah tu gantungkan sedikit. Tak kena pada langit-langit harapan. Kemudian cenderung kepada huruf sin, yang mana makhraj huruf sin keluar daripada hujung lidah tekan ke gusi gigi gunting sebelah bawah. Khalaqal insan. Okey. Kemudian sin pada atas, alif kecil, huruf mad. Itulah bacaan panjang 2 harakat. Alif kecil itu warna coklat, warna koko. Kemudian kita berhenti. San, panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Ma'arid disukun. Huruf nun kita sukun, kita matikan.
Okey, tapi kita berhenti di sini dengan 4 harakat. Itulah bacaan tawassut, bacaan pertengahan. Okey, saya baca sekali. Khalaqal insan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca sama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Khalaqal insan. Sekali lagi. Sama-sama. 1, 2, 3. Khalaqal insan. Baik. Sekali lagi. Sama-sama ayat yang ketiga, surah Ar-Rahman. 1, 2, 3. Khalaqal insan. Baik, alhamdulillah. Baik, selesai ayat yang ketiga. Baik, komen alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Tekan butang like, tekan butang love, juga tekan butang share bagi yang belum menekan butang share. Jemput lagi sahabat-sahabat kita. Baik, share banyak-banyak saya tak kisah. Kalau ada 2 orang pun dalam live ni, insya-Allah kita akan teruskan. Saya sebenarnya bukan nak mengejar banyaknya orang ataupun ramainya orang ataupun banyaknya like, banyaknya komen dan sebagainya. Tetapi yang penting kita dapat sampaikan yang terbaik, manfaat untuk umat ini, insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita sambung ayat yang keempat. Ada masa lagi? Kita sambung lagi ayat yang keempat. Saya target kita nak habis sampai ayat yang kelima. Kita target nak habis sampai ayat yang kelima. Kita ambil bilangan yang ganjil lah. Baik, ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan dengar macam biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'Allamahul bayan. Okey, sekali lagi dengar. 'Allamahul bayan. Okey, sekali lagi dengar dan perhatikan. 'Allamahul bayan. Baik, alhamdulillah. Okey, terjemahan ayat yang keempat. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Sekali lagi saya bacakan terjemahan ayat yang keempat sebagaimana dalam Quran terjemahan Ar-Rahman yang saya gunakan ini. Dialah, yakni Allah lah, yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Bertutur ni maksudnya bercakap lah. Sama ada kita nak memberi ataupun kita nak menerima kenyataan. Baik, itulah terjemahan ayat yang keempat. Okey, terima kasih Tuan Amin Yahya pun dah update terjemahan di situ. Boleh lihat. Okey, saya baca sekali. Allamahul. Sorry. Kita lihat hukum tajwid. Lupa pula. Tajwid tak lepas lagi. Nak baca pula sekali, nak baca ramai-ramai pula. Okey, hukum tajwid. Kita lihat. Kalimah allamahu, allama. Macam tadi juga, ain, lam, mim. Sabdu pada lam. Kemudian di sini ada tambahan ha bagi depan. Tadi allamal Quran. Ini allamahul. Allamahul. Allamahul bayan. Okey. Allamahul. Ha bagi depan. Kemudian ada alif lam qamariyah. Alif hamzah wasal di atas dia, kemudian ada lam yang sukun yang mati, so kita matikan lam tu. Allamahul, allamahul. Kemudian bayan, ba di atas ba, kemudian ya alif, nun, yan, kita panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat, man arid disukun, tapi kita baca dengan 4 tawassut pertengahan. Kita standardkan semua, kita samakan semua 4 belaka bila waqaf. Okey, alif pada yan tu diwarnakan dengan warna coklat, warna koko, menandakan hendaklah kita berhenti dengan panjang. Okey, saya baca sekali, lepas tu kita baca sama-sama ayat yang keempat.
'allamahul bayan. Baik, alhamdulillah. Okey, jom kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. 1, 2, 3. 'Allamahul bayan. Alhamdulillah. Sekali lagi. Pendek je, dua kalimah. 1, 2, 3. 'Allamahul bayan. Baik, sekali lagi. Ayat yang keempat, surah Ar-Rahman. 1, 2, 3. 'Allamahul bayan. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai. Selesai ayat yang keempat. Kita dah baca sama-sama. Baik, komen alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah. Tekan butang like, tekan butang love, tekan butang share. Okey, komen alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan ayat yang kelima, ayat yang terakhir untuk pagi ni. Jam pun dah menunjukkan pukul 10.12 minit pagi. So, kita akan berhenti pada ayat yang kelima. Inilah ayat yang terakhir kita pada pagi ni. Baik. Okay, saya baca terlebih dahulu ayat yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan dengar dan perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey. Sekali lagi dengar dan perhatikan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sekali lagi. Dengar dan perhatikan ayat yang kelima surah Ar-Rahman. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik. Alhamdulillah. Okey, terjemahan ayat yang kelima, Allah berfirman, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Asy-syamsu, matahari. Wal qamaru, dan bulan. Bihusban, beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Maksudnya dia berjalan mengikut orbitnya tersendiri. Dia tak berlanggar. Walaupun baru-baru ni kan berlaku gerhana bulan kan. Gerhana bulan, gerhana matahari. Sebenarnya bila berlaku gerhana tu bukan bermakna bulan dan matahari ni berlanggar, tidak. Tetapi dia bertindih. Kebetulan laluan tu sama. Jadi oleh kerana bulan lalu kat sini, matahari lalu kat sini, jadi sampai ke satu kawasan, dia bersamaan di situ. Jadi matahari melindungi bulan ataupun bulan melindungi matahari. Antara dua itulah. Okey. Baik, so itulah terjemahan ayat yang ke-5. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dia ada hitungannya. Berapa kali dia pusing dalam tempoh masa sehari, sebulan, setahun dan sebagainya. Okey, hukum tajwid. Jom kita lihat. Kita semak, ulang kaji hukum tajwid. Baik, asy-syamsu. Asy-syamsu, alif, hamzah wasal, kemudian ada lam, huruf shin bersabdu di atasnya. Maka ini dinamakan alif lam syamsiyah. Tak ada bunyi al-syamsu, tak ada. Al tak ada. Hilang al tu. Terus asy-syamsu, sabdu pada shin, huruf yang ketiga. Asy-syamsu, syam mim mati bertemu sin, izhar syafawi, tak ada dengung. Asy-syamsu bihusban. Okay, syamsu, sin su, sin baris depan su. Wal qamaru, wal qamaru, wa baris atas alif lam qamariyah di situ. Wal qamaru, qamaru, ra baris depan ru, tebalkan. Wal qamaru bihusban, bihusban, ba baris bawah bi, dan ha baris depan hu, dan sin mati hus, bihus,
ban. Ba alif, alif huruf mad, panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat, mad arid disukun. Alif tu warna coklat. Warna coklat kan? Ke warna oranye. Warna coklat lah. Saya pilih warna coklat lah. Okay, so kita panjangkan 2, 4 ataupun 6. Tapi kita pilih 4 pertengahan. Okay, saya baca sekali. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okay. Jom kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita baca 3 kali secara bersama-sama ayat yang kelima surah Ar-Rahman. Okay, kali yang pertama. 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okay, wal qamaru, ra pada depan, tebalkan warna biru tua di situ. Ra dibaca tebal. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey, alhamdulillah. Baik, kali yang terakhir, kali yang ketiga, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan peluang kepada kita untuk dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, majlis talaqi Al-Quran, majlis yang paling mulia di antara majlis-majlis di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan. Okey, jam dah menunjukkan pukul 10.18 pagi. Jadi setakat inilah yang dapat kita talaki pada pagi ini, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima daripada surah Ad-Dukhan. Dan insya-Allah besok kita akan sambung pula ayat yang ke-6 dan seterusnya. Okey, jadi mudah-mudahan ayat yang telah kita talakikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang, boleh baca balik dan mantapkan dengan sebutan yang betul, jaga hukum-hukum tajwidnya. Yang tebal kita tebalkan, yang nipis kita nipiskan, yang dengung kita dengungkan, yang panjang kita panjangkan, insya-Allah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen dan semangat tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah silap, dan minta maaf juga sebab tak dapat nak sebut nama-nama yang turut serta pada hari ini. Okey, masya-Allah, tabarakallah, hampir 30 orang tadi yang bersama-sama, standard macam kelas yang saya mengajar di center lah. Satu kelas ada 30 orang, kadang-kadang bertambah lebih, 35 sampai 40 pun ada. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Okay, Puan Faizah Yusof esok dah mula bertugas, tak dapat ikut kelas online live dengan Ustaz. Terima kasih atas ilmu. Tak apa, tak dapat ikut live, ikut secara rakaman. Habis waktu kerja ataupun waktu malam sebelum tidur kan, boleh dengar-dengar kan sambil-sambil tu, dapatlah sedikit perkongsian ilmu. Baik, Puan Siti Muhammad Yusuf, alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas perkongsian dalam mengajar Al-Quran kepada kami dengan bersungguh. Moga Ustaz dan keluarga dirahmati Allah rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa dan juga kata-kata tersebut. Baik, kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan tuan-tuan Ramadan dengan selawat tafrijiyah. Jom sama-sama kita berselawat insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد